Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang pada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat dan Dr. Hisham. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 100 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,862 kes, iaitu bersamaan dengan 66.8% pada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 26 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 38 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,780 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,820 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 15 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 98 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti dimaklumkan sebelum ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mempergiatkan aktiviti pengesanan, penyaringan, ujian, pengasingan serta rawatan terutama kepada kumpulan sasar yang berisiko tinggi dengan pendekatan tertumpu, iaitu targeted approach. Ini telah dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Antara aktiviti-aktiviti pendekatan tertumpu yang dijalankan bagi menghentikan penularan jangkitan COVID-19 adalah seperti perintah kawalan pergerakan diperketatkan di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, aktiviti pengesanan di madrasah ataupun sekolah tahfiz dan stesen kuarantin khususnya bagi rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Setakat ini, hasil daripada aktiviti pendekatan tertumpu yang dijalankan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya mengesan lebih banyak kes positif COVID-19. Sehingga 26 April 2020 jam 12 tengah hari, bagi aktiviti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di dalam kawasan PKPD, setakat ini 638 kes didapati positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 2.97%. Didapati bahawa daripada jumlah COVID-19 seramai 388 kes, iaitu bersamaan dengan 61% adalah bukan warga negara Malaysia dan baki 250, iaitu bersamaan dengan 39% pula adalah warga negara Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan yang mempunyai kes-kes baru pada hari ini adalah Menara City One Plaza, ada pertambahan 1 kes baru, menjadikan jumlah kes sebanyak 52 kes. Malayan Mansion ada pertambahan 5 kes baru, menjadikan jumlah kes sebanyak 12 kes. Dan Pusat Bandar Utara serta sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 9 kes baru, menjadikan jumlah kes sebanyak 55 kes. Bagi aktiviti tertumpu di 230 madrasah atau sekolah tahfiz pula, sehingga 25 April 2020 didapati 6,229 orang pelajar, guru dan kaki tangan telah menjalani ujian COVID-19. Seramai 341 orang didapati positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 5.47%. Manakala di stesen kuarantin yang menempatkan penggembara warga negara Malaysia yang balik dari luar negara, sehingga 24 April 2020, 5 petang, didapati seramai 12,6
670 orang telah menjalani ujian COVID-19. Seramai 139 orang didapati positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 1.1%. Daripada jumlah positif COVID-19 tersebut, negara yang telah dilawati adalah 99 kes melawat Indonesia, 14 kes melawat United Kingdom, 13 kes telah ke Singapura, 5 kes melawat Turki, 3 kes melawat Belanda, 2 kes melawat Amerika Syarikat dan 1 kes masing-masing melawat Thailand, Perancis dan Bangladesh. Ini menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti pendekatan tertumpu yang diambil oleh kerajaan setakat ini telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Ini diharapkan dapat mengekang penularan COVID-19 di kalangan kumpulan yang berisiko tinggi dalam komuniti kita. Kementerian Kesihatan akan memantau kejadian jangkitan ini dan orang ramai dinasihatkan untuk terus duduk di rumah, sentiasa mengamalkan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan, menggunakan air dan sabun dan mengamalkan social distancing atau penjarakan sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Orang awam dipohon untuk memainkan peranan masing-masing dalam menangani kejadian COVID-19 di Malaysia. Maklumat lanjut mengenai kejadian COVID-19 di Malaysia boleh juga didapati melalui saluran Telegram CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Maklumat yang diperolehi akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. Seterusnya, saya akan maklumkan kluster perhimpunan di Seri Petaling, iaitu bilangan sampel yang ambil setakat ini ialah 30,625 dan bilangan kes positif ialah 2,130, iaitu ada pertambahan 18 kes daripada generasi kedua dan bilangan negatif ialah 27,033. Setakat ini, kes melibatkan 5 generasi. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia. Kluster persidangan gereja di Kuching, Samarahan dan Serian ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 165 kes. Kluster flat Kampung Baru iaitu di Titawangsa ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 36 kes. Kluster pesantren ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 90 kes. Kluster tabligh Makassar Johor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 27 kes. Kluster Hospital Muar ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 24 kes. Lain-lain kluster tiada pertambahan kes. Seterusnya, hari ini kita dapati ialah jumlah kes positif ialah 5,780 bersamaan dengan 4.22% daripada jumlah individu yang disampel ialah 136,941. Dan saya buka kepada apa-apa pertanyaan, silakan. Hi, Datuk. Datuk, would like to ask about Taman Mega Morning Market that was closed and a trader was tested positive. Yes, we were informed that in Pasar Awam, there's actually one of the traders noted to be positive. So, as part of our active case detection to the close contact, I was informed that there's 60 traders there. So, we have closed the market and we will screen and test all the 60 because they are considered as a close contact to the traders. So, we hope that we were able to detect anyone that's positive associated with them. And from our experience, close contact, the detection rate is about 30%. Datuk, about the Menara City one, how will the ministry change the procedure to make sure that this kind of miscommunication or whatever doesn't happen again? So basically, it's the implementation. So I think what's more important for us, although we already have the guiding principle, but the implementation, we need to relook at how we can actually avoid such mass gathering and practice the social distancing.
So we will work closely with the police. Perhaps we have to look not only the whole block, but then probably level by level, each floor, then to screen each floor. So I think it's more towards coordination, and we have instructed the PKD to take action on this. Datuk, saya satu soalan. Datuk ada menyatakan akan berbincang dengan MOT berhubung langkah terbaik yang perlu dilakukan terhadap anak-anak kapal yang pulang dari luar negara. So, apa perkembangan berhubung perkara itu? Ya, perkara ini telah dibincangkan, tetapi dalam kita melihat kalau ada anak-anak kapal yang tidak singgah ataupun bermalam di tempat tersebut dan mereka kembali, jadi kita akan melihat kepada sama ada dia orang ada gejala atau tidak. Dan juga kita lihat pada anak kapal penumpang-penumpang di kapal terbang tersebut, kalau ada mereka yang positif. Contohnya kalau ada penumpang yang positif, kita akan menjejaki mereka iaitu penumpang dan juga memaklumkan kepada anak kapal tersebut. Jadi yang itulah perbincangan kita untuk kita perketatkan dari segi saringan kita ke anak-anak kapal tersebut. Kita dimaklumkan bahawa peniaga dari pasar Taman Mega dan juga pasar awam Bahau, mereka mempunyai sejarah perjalanan dekat pasar Kuala Lumpur. Jadi apakah tindakan akan diambil terhadap pasar Kuala Lumpur dan juga adakah itu dikenal pasti sebagai satu kluster yang baru? Ini bukan kluster yang baru. Kita dapati peniaga tersebut adalah daripada kluster Pasar Borong Kuala Lumpur dan kembali ke Bahau dan menjalankan perniagaan di situ. Jadi ialah kluster, kita anggapkan peniaga tersebut adalah kluster Pasar Borong Kuala Lumpur. Tetapi sekarang ni kita akan saring dan uji 60 peniaga di pasar awam tersebut dan saringan telah pun bermula dan kita harap kita dapat kawal jangkitan penularan COVID-19 di kalangan pasar peniaga di pasar awam tersebut. Datuk, is regarding the Taman Mega pasar awam, you mentioned that there's 30% for the close contact. The 30% meaning is possibility of getting infected or 30% of close contact? No, 30% is a general statement because you look into our cases, 5,780. We are doing the screening for those PUI, close contact, and the misi bantuan. I think two penumpang passenger were positive. So with the high risk PUI as well as close contact, we realized that the close contact, the detection rate is about 30%. This is a general mean that the percentage that we got. Which means if we were to look into close contact, the chances of positive is much higher. As you compare to EMCO, for example, in one region, when we screen and test everyone in that region, our detection rate is only about 2.9%. So it's much higher if we are focusing on the close contact. If we were to focus on the sleep petaling gathering, our detection rate about 10%. So if we were to focus on the toughest group, our detection rate about 5%. So that is actually a general percentage in terms of the incidence. Then the second question is, I think Panda Utama SMT person, the schedule posted regular customers of Pasar Pagi Taman Mega advised to test themselves for COVID-19 at the hospital as well. Is this necessary? So unless they have a positive contact, then only they need to do the testing. But what's more important is we want to encourage them to avoid public gathering. So distancing is also very important, and make sure that they continue to wash their hand, for example, from one stall to another. So this is a new norms that we need to make sure that we take all the precautionary measures and maintain good personal hygiene. Semalam kerajaan Thailand telah maklumkan bahawa 2 rakyat Malaysia positif COVID-19 di negara tersebut. Jadi setakat ini adakah Kementerian Kesihatan menerima sebarang data ataupun statistik daripada kementerian luar berkenaan dengan rakyat Malaysia yang positif COVID-19 di luar negara? Dan soalan saya yang kedua adalah sekiranya mereka menerima rawatan di luar negara, mereka telah pulih dan mereka pulang ke Malaysia, adakah mereka masih akan ditetapkan di bawah pemantauan? Okay.
Masih biasa dia bila ada mereka rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang dikesan positif, dia akan maklum pada International Health Regulatory Committee di Kementerian Kesihatan dan kita akan catatkan dalam rekod kita. Dan mereka kena patuh kepada garis panduan contohnya di negara tersebut. Itu yang lebih penting. Jadi sebelum negara tersebut izinkan mereka kembali, mereka perlu patuh pada garis panduan yang ditetapkan di negara tersebut. Contohnya untuk kuarantin, dan kalau dia positif dia akan dimasukkan kuarantin untuk lebih kurang 2 minggu, dan sama ada mereka boleh kembali ke tidak. Dan mereka akan maklum kepada kita kalau kes-kes tersebut akan pulang ke tanah air. Datuk, one more. Semalam WHO telah mengeluarkan kenyataan bahawa setakat ini tiada bukti menunjukkan sakit yang sudah pulih daripada COVID-19 dan mempunyai antibodi dilindungi untuk jangkitan kali kedua. Ya. So memang betul, kita pun sedia maklum bahawa walaupun kita ada respon antibodi, iaitu pesakit-pesakit COVID-19 yang dijangkiti ada respon antibodi, contohnya hari ke-5, hari ke-6 akan respon antibodi ialah IgM dan diikuti dengan IgG. Tetapi IgM dan IgG tersebut tak melindungi mereka untuk mendapatkan jangkitan kedua. Itu tak ada bukti menunjukkan mereka dilindungi selepas jangkitan pertama. Jadi isu dia adalah reinfection tu besar kemungkinan boleh dijangkiti. Oleh itu, semua pesakit-pesakit kita sebelum kita benarkan mereka pulang, kita perlu memberi kaunseling kepada mereka untuk melindungi mereka daripada dijangkiti semula. Jadi itu penting. Kalau kita lihat, kalau antibodi tidak melindungi untuk jangkitan kedua, maksudnya walaupun mereka yang telah dijangkiti, contohnya 5,780 orang dijangkiti dan mereka yang telah discharge 3,862 yang telah discharge, ada antibodi. Tetapi antibodi tersebut tak cukup untuk melindungi mereka daripada jangkitan kedua. Tapi setakat ini kita tak ada kes jangkitan kedua lagi, tetapi apa yang pasti antibodi tersebut tak berkemampuan untuk melindungi mereka sekarang ni. Jadi mereka masih perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan menjaga kebersihan untuk mengelakkan daripada jangkitan kali kedua. Sorry, Datuk, just the last question about the 94th case kematian in Johor terlibat anggota kesihatan KKM. So we see Dr. Jamila, she reported 2 days yesterday that because of that, it was not because of lack of PPE, but because of she got infected from her colleague. So can you get Datuk confirm on this? So yes, Is she a jururawat in Patang? that's right. So if you look into our census healthcare workers that infected with COVID-19, almost 80% of them got the infection from the community, from the wedding functions and etc. And when they come back to the hospital, for example, hospital Teluk Intan, for example, so then they infect the healthcare workers, other healthcare workers. Not that they are working in COVID ward or even in COVID treating COVID patient in ICU. So to date, none of our healthcare workers working in a COVID ward or treating COVID patient in ICU got infected. So those got infected, that they are mainly in non-COVID ward, and they got the infection mainly from either, most of them got 80% got from the community. So that's one. So it's not an issue of PPE. PPE, yes, if you're in ICU, you're treating the COVID patient, you need to wear the full PPE. That's mandatory for them to do so. But more importantly, we also realize that the infection comes from Aili and Sari. That's the reason why we, for the public or private sector, make sure that they are protected before they examine the patient. And more importantly, if they are going to do some clinical procedure, make sure they put on the PPE. So this is the advisory that we have got. We have actually make sure that our staff in the public sector as well as private sector put on the PPE if they want to do clinical examination in terms of procedure,
or if they are seeing a ILI or SARI patient, at least put on a mask. So this is something that we know that infection will occur, but more importantly is to take all the precautionary measures. Okay, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.